Jom kita bersyair. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini Cikgu Jeffrey akan mengajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 2, Kesihatan Mental dan Emosi, unit 4, Minda Minda. Manakala tajuknya Minda dan Emosi yang Sihat, kemahiran yang cikgu tekankan pada kali ini iaitu membaca. Dan SP-nya 2.4.1 iaitu membaca dan memahami maklumat yang tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Jom kita belajar murid-murid. Objektifnya ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat menyatakan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan yang dibaca serta membuat ulasan. Manakala kriteria kejayaan, pada akhir pengajaran di rumah saya dapat membuat sekurang-kurangnya 4 daripada 6 ulasan daripada bahan yang dibaca. Saya di situ bermaksud murid-murid sekalian. Murid-murid sudah bersedia? Jom. Jom kita bersyair. 1, 2, 3. Fikiran yang sihat dapat disela, perlu dijana, usah mengalah, elak terganggu, ditimpa masalah, jauhi tekanan dan rasa bersalah. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 pada muka surat 19. Aktiviti yang kita akan lakukan pada kali ini iaitu membuat ulasan berdasarkan teks dengan tepatnya. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, ini ialah petikan. Kita perlu membuat ulasan berdasarkan petikan ataupun teks. Ulasan ini ialah jenis ulasan kupasan. Apakah yang perlu murid lakukan jika mendapat soalan seperti ini? Betul. Yang pertama, murid perlu menjelaskan isi dengan terperinci. 2. Terangkan idea atau isi. Dan ketiga, huraikan sebab dan akibat. Murid-murid boleh bayangkan cara untuk menulis ulasan jenis kupasan? Jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, ini ialah ulasan jenis kupasan. Apakah yang murid-murid perlu lakukan untuk menjawab soalan ini? Ya, betul. Yang pertama, murid perlu membaca petikan sehingga faham. Sebelum itu, murid-murid perlulah membaca soalan dan mengenal pasti kehendak soalan. Yang kedua, murid perlu menggariskan ayat yang mempunyai kata kerja pada setiap perenggan. Itu ialah isi tersurat. Dan cikgu mengambil singkatan SU untuk menandakan isi tersurat. Yang ketiga, murid perlu mengenal pasti apakah isi tersirat daripada isi tersurat. Murid-murid perlu fikirkan singkatan sama
yang membawa maksud S sebab, A akibat, M mengapa, A apa. Yang keempat, murid perlu melengkapkan kotak ulasan. Dan yang kelima, murid bolehlah menulis ulasan dalam 1 atau 2 atau 3 perenggan. Dan yang keenam, apakah yang murid-murid perlu lakukan setelah selesai menulis ulasan? Ya, betul. Perlu menyemak ulasan tersebut dengan menggunakan kaedah sepit. Boleh murid-murid? Bagus. Jikalau murid ingin tahu apa itu maksud sepit, jom terus menonton video cikgu kali ini. Baiklah murid-murid, jom kita mulakan langkah pertama dalam menulis ulasan jenis kupasan. Apakah yang perlu murid lakukan? Yang pertama, ya betul, perlu membaca petikan sehingga faham. Jom kita baca petikan bersama-sama. Petikan yang pertama. Tajuknya, minda dan emosi yang sihat. Selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kumpang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Boleh murid-murid? Kita teruskan kepada perenggan yang kedua. Jom kita baca. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan dan mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Boleh murid-murid? Bagus. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Murid-murid faham? Apakah maksud yang terkandung dalam perenggan yang ketiga? Jom kita teruskan lagi membaca perenggan yang keempat. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Betul, murid-murid? Ya, bagus. Seterusnya kita teruskan dengan perenggan yang kelima. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Murid-murid mempunyai minda yang sihat? Bagus. Cikgu harap-harap murid berada dalam keadaan baik di rumah. Jom kita teruskan lagi membaca perenggan yang keenam. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Betul tak murid-murid? Murid-murid perlu berkata-kata, perlu memberitahu apa masalah murid-murid. Jom kita teruskan lagi dengan perenggan yang ketujuh. Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyak. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum. Apa itu kurikulum murid-murid? Apa itu ko-kurikulum?
Cikgu harap murid tahu. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Betul tak murid-murid? Ya, tidur memang sangat penting untuk merehatkan tubuh badan kita. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang ke-8 dan perenggan yang terakhir. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita, ya di sini murid adanya ikon, ya ikon mulut. Dan diakhiri ceramah tersebut dengan sekian terima kasih. Boleh murid-murid? Murid-murid perlulah mengulangi petikan untuk memahami apa maksud yang terkandung di dalam petikan ataupun soalan yang diberi bagi membolehkan murid menjawab soalan. Ya, betul, soalan jenis ulasan. Boleh kita teruskan lagi? Bagus. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan langkah yang kedua bagi menjawab ulasan jenis kupasan seperti pada muka surat 19. Apakah yang murid-murid perlu lakukan? Betul, murid-murid perlulah menggariskan ayat yang mempunyai kata kerja pada setiap perenggan. Itu ayat yang pertama dan cikgu tandakan sebagai SU, iaitu isi tersurat. Boleh murid-murid? Jom kita mulakan dengan perenggan yang kedua. Mari kita lihat, mari kita cari kata kerja pada ayat yang pertama. Betul, kita telah jumpa, berfikir, mengawal, pergerakan dan mentafsir maklumat. Itu ialah kata kerja. Apakah yang murid-murid perlu lakukan? Betul, murid perlu menggariskan bagi menandakan itu sebagai isi tersurat. Boleh murid-murid? Apakah yang perlu murid lakukan selepas itu? Ya, betul, perlu melengkapkan kotak ulasan. Dalam kotak ulasan, murid-murid perlulah menyenaraikan isi tersurat yang telah kita peroleh daripada petikan yang kita baca tadi. Dan kita telah garisi tadi. Isi tersurat di situ, murid-murid perlulah salin daripada ayat yang pertama. Betul, mari kita baca isi tersurat. Keupayaan otak berfikir, mengawal pergerakan dan mentafsir maklumat. Boleh murid-murid? Cikgu telah tulis di situ ayat yang pertama yang menggunakan dan mempunyai kata kerja. Kemudian, cikgu telah menggunakan kata hubung sukat untuk mendapatkan isi tersirat. Sukat di situ ialah S untuk supaya, U itu untuk, K itu untuk kerana, A itu untuk agar, D itu untuk dengan. Jadi, cikgu telah menggunakan kata hubung supaya untuk mendapatkan isi tersirat berdasarkan isi tersurat yang terdapat pada perenggan yang kedua. Isi tersirat, cikgu menggunakan formula sama. Sama itu sebab, bagi S, A itu apa, M itu mengapa, A itu akibat. Jadi kita perlu fikirkan menggunakan singkatan sama bagi mendapatkan isi tersirat. Apakah isi tersirat yang boleh kita dapat daripada isi tersurat tadi? Ya, betul. Caranya membaca isi tersurat. Keupayaan otak berfikir, mengawal pergerakan dan mentafsir maklumat supaya apa murid-murid? Supaya akibatnya apa? Betul, cikgu beri contoh yang pertama supaya kita membuat pertimbangan yang tepat. Boleh murid-murid?
supaya kita membuat pertimbangan yang tepat. Mudah ke tidak murid-murid untuk mendapatkan isi tersirat menggunakan formula sama? S itu sebab, A itu apa, M itu mengapa, A itu akibat. Jom kita teruskan pada perenggan yang ketiga. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan lagi pada perenggan yang ketiga. Tetap langkah yang sama. Murid-murid perlulah menggariskan ayat yang mempunyai kata kerja pada setiap perenggan. Jom kita cari kata kerja yang terdapat pada ayat yang pertama perenggan yang ketiga. Siapa nampak? Betul, membantu. Jadi kita perlulah menggariskan ayat yang mempunyai kata kerja pada setiap perenggan. Dan murid-murid perlu ingat, ya, ayat yang pertama. Jadi, kemudian murid-murid bolehlah melengkapkan dalam kotak ulasan seperti di bawah. Di samping itu, murid-murid bolehlah mencari apakah isi tersirat berdasarkan formula sama. Boleh murid-murid? Jom kita mulakan dengan menyenaraikan isi tersurat. Isi tersurat yang terkandung pada perenggan yang ketiga iaitu minda dan emosi yang sihat membantu membuat pertimbangan yang positif. Boleh murid-murid? Itu cikgu ambil sebagai isi tersurat. Kemudian kata hubung untuk mendapatkan isi tersiratnya, cikgu menggunakan you iaitu untuk. Untuk apa? Ada minda dan emosi yang sihat. Cuba murid-murid fikirkan menggunakan formula sama iaitu sebab bagi S, apa bagi A, M mengapa dan A akibat. Perlu apakah kepentingan minda dan emosi yang sihat? Untuk apa murid-murid? Ya, betul. Untuk kita tidak melakukan kesilapan semasa membuat keputusan. Betul tak murid-murid? Ya, pertimbangan yang positif. Mudah ke tidak murid-murid untuk mendapatkan isi tersirat? Ya, mudah menggunakan formula sama. Kalau murid-murid sudah faham, jom kita teruskan bagi perenggan yang keempat. Murid-murid masih bersama dengan cikgu. Kita teruskan lagi dengan ulasan jenis kupasan. Dengan langkah yang kedua iaitu menggariskan ayat yang mempunyai kata kerja pada setiap perenggan. Iaitu ayat yang pertama dan kita tandakan dengan isi tersurat dengan singkatan SU. Boleh murid-murid? Jom kita lihat pada perenggan keempat kata kerjanya. Apa kata kerjanya yang terdapat pada perenggan yang keempat pada ayat yang pertama? Betul, berasa. Jadi kita bolehlah gariskan ayat yang pertama itu kerana mempunyai kata kerja. Mudah ke tidak murid-murid? Bagus. Kemudian murid-murid perlulah melengkapkan kotak ulasan seperti di bawah. Mudah murid-murid? Bagus. Kemudian murid-murid bolehlah memikirkan apakah isi tersirat berdasarkan isi tersurat yang kita telah peroleh tadi. Ya, isi tersurat murid-murid perlu salin sahaja daripada ayat yang pertama pada setiap perenggan. Jom kita salin dan baca isi tersuratnya. Kita tidak akan berasa marah jika emosi dapat dikawal. Boleh murid-murid? Di sini cikgu menggunakan kata hubung apa ya murid-murid? Betul, cikgu gunakan kata hubung kerana untuk mendapatkan isi tersirat. Isi tersirat cikgu menggunakan formula sama, iaitu S sebab, A apa,
M mengapa dan A akibat. Dengan menggunakan kata hubung kerana, mudah untuk murid mencari isi tersiratnya dengan berfikir, apa yang murid dapat jika kita tidak akan berasa marah jika emosi dapat dikawal? Kerana apa murid-murid? Kerana apa? Apakah akibatnya? Apakah sebabnya? Mengapakah kita tidak akan marah? Ya, betul. Kerana rakan akan menjauhkan diri daripada kita yang pemarah. Betul tak murid-murid? Mudah kan dengan menggunakan kata hubung sukat untuk mendapatkan isi tersirat berdasarkan isi tersurat yang telah kita senaraikan tadi. Jom kita teruskan pada perenggan yang kelima. Cikgu nampak murid-murid sudah faham. Bagus. Baiklah murid-murid, kita pada langkah yang sama lagi, langkah yang kedua, iaitu menggariskan ayat yang mempunyai kata kerja pada setiap perenggan. Iaitu ayat yang pertama dan kita tandakan sebagai isi tersurat dengan sikatan yang cikgu gunakan SU. Pada perenggan yang kelima, murid-murid perlu mencari kata kerja. Jom kita cari kata kerja. Pandai, mempunyai, itu ialah kata kerja. Jadi, murid perlulah menggariskan ayat yang mempunyai kata kerja. Selalunya ayat yang pertama ya murid-murid. Betul, kita perlu gariskan. Kemudian kita tulis dalam, ya betul, dalam kotak ulasan. Sambil-sambil itu kita fikirkan apakah isi tersiratnya dengan menggunakan formula sama. Boleh murid-murid? Bagus. Dalam kotak ulasan itu, kita hanya perlu menyalin isi tersuratnya berdasarkan kepada perenggan, setiap perenggan dan ayat yang pertama yang menggunakan, yang mempunyai kata kerja. Mari kita baca sama-sama. Boleh murid-murid? Bagus. Individu yang mempunyai minda yang sihat dan dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Di sini, cikgu menggunakan kata hubung apa ya murid-murid? Betul. Cikgu menggunakan kata hubung agar bagi mendapatkan isi tersirat dengan menggunakan formula sama. Sebab, apa, mengapa dan juga akibat untuk mendapatkan isi tersirat. Jom kita baca lagi isi tersuratnya. Individu yang mempunyai minda yang sihat dan dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Agar apa ya murid-murid? Agar apa kalau kita mempunyai minda yang sihat? Betul. Cikgu berikan isi tersiratnya. Sama ke tidak dengan mirip dengan apa yang murid fikirkan? Tersasul pula cikgu. Ya, betul. Ini isi tersiratnya. Agar kita dapat mengawal perasaan sedih. Ya, betul tak? Jika kita ditimpa musibah atau kemalangan, kita dapat mengawal perasaan sedih. Ya, dapat mengawal perasaan sedih. Betul ke tidak murid-murid? Cikgu nampak murid-murid sudah faham sebab kita telah mendapatkan isi tersurat dan isi tersirat 4. 4 ya murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, cikgu rasa murid-murid sudah faham untuk mendapatkan isi tersurat dan cara untuk mendapatkan isi tersirat. Jom kita teruskan pada perenggan yang ke-6. Apakah yang murid-murid perlu lakukan?
Betul, perlu mencari kata kerja dengan menggariskan ayat yang mempunyai kata kerja pada ayat yang pertama selalunya. Dan kita tandakan dengan apa? Betul, kita tandakan dengan SU bermaksud isi tersurat. Boleh murid-murid? Jom kita cari apa kata kerja pada ayat pertama pada perenggan yang keempat. Betul, dihindari itu kata kerjanya. Jadi, kita perlu menggariskan ayat tersebut. Kemudian, kita perlulah melengkapkan kotak ulasan dengan isi tersurat dan isi tersirat. Boleh murid-murid? Masih ingat lagi caranya? Bagus, kita perlu melengkapkan kotak ulasan dengan isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat kita telah peroleh daripada ayat yang pertama yang mempunyai kata kerja. Kemudian kita menggunakan kata hubung sukat untuk membantu kita menyenaraikan, mendapatkan, menuliskan isi tersirat dengan menggunakan formula sama. Pandai murid-murid. Jom kita salin isi tersurat yang terdapat pada perenggan yang keenam. Jom kita baca. Perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Dan cikgu telah menggunakan kata hubung. Ya, betul, kata hubung sukat, iaitu dengan. Dengan apa murid-murid? Untuk mendapatkan isi tersiratnya. Ya, betul. Kita tulis kata hubungnya dahulu dengan apa? Perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan dengan apa? Murid-murid, menggunakan formula sama. Ya, dengan kita berasa selesa dan yakin terhadap diri sendiri. Betul tak murid-murid? Bagus, ya. Perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan dengan kita berasa selesa dan yakin terhadap diri sendiri. Betul tak murid-murid? Jom kita teruskan lagi pada perenggan yang ke-7. Cikgu harap murid-murid sudah faham cara untuk menyenaraikan kata ya. Isi tersurat dan isi tersirat berdasarkan kata kerja yang terdapat pada ayat yang pertama pada setiap perenggan untuk menulis ulasan jenis. Betul, ulasan jenis kupasan. Kita rujuk kepada perenggan yang ke-7 dan mencari kata kerjanya. Apakah kata kerja yang terdapat pada perenggan yang ke-7 pada ayat yang pertama? Betul. Ya, tidur dengan nyenyaknya. Tidur itu kata kerja. Jadi kita perlu menggariskan ayat yang mempunyai kata kerja. Selalunya ada pada ayat yang pertama setiap perenggan. Kemudian bolehlah kita melengkapkan kotak ulasan kita dengan isi tersurat dan memikirkan isi tersiratnya dengan menggunakan formula sama. Murid-murid sudah pandai. Cikgu rasa gembira sekarang. Ya, isi tersuratnya, kita dapat tidur nyenyak. Kita nak gunakan kata hubung. Apa ya murid-murid? Sebab kita dah menggunakan semua kata hubung yang cikgu telah berikan itu, iaitu sukat. Jadi cikgu gunakan supaya di dalam penulisan ulasan, di dalam peperiksaan, murid-murid perlu menulis ulasan 50 hingga 80 patah perkataan. Boleh murid-murid? Kalau lebih banyak, lebih bagus.
Kemudian jangan lupa ya, setelah menyelesaikan menulis ulasan perlu semak menggunakan kaedah speed yang telah cikgu beritahu tadi. Terlupa pula untuk mencari isi tersirat bagi perenggan yang ketujuh. Apa yang murid fikirkan? Jikalau kita dapat tidur dengan nyenyak, supaya apa murid-murid? Betul, pandai dah murid-murid. Supaya boleh menyertai aktiviti sekolah dengan cemerlang. Aktiviti kurikulum, aktiviti ko-kurikulum. Betul tak murid-murid? Bagus, murid-murid sudah bijak, terbaik. Baiklah murid-murid, kita teruskan langkah yang seterusnya bagi menulis ulasan jenis kupasan. Kita telah mengenal isi tersurat dan dapat mengecam isi tersirat menggunakan kata hubung sukat. Jadi, di sini yang pertama kita perlu kenal. Ya, betul, kita kenal kotak ulasan. Ini ialah kotak ulasan. Kotak ulasan ini yang pertama mengandungi penanda wacana. Cikgu menggunakan singkatan PW dan penanda wacana yang cikgu gunakan iaitu paskap singkatannya, iaitu P pendahuluan, A antaranya, S selain itu, S seterusnya, K kemudian, A akhir sekali, K kesimpulannya. Murid-murid perlu ingat ya, pendahuluan itu bukan penanda wacana. Cikgu cuma tandakan untuk memudahkan kita menulis ulasan yang lengkap. Selalunya, dalam menulis ulasan, ya betul, 50 hingga 80 patah perkataan bagi mendapatkan markah yang cemerlang tanpa mempunyai kesilapan. Boleh murid-murid? Kotak yang kedua ini, kita senaraikan isi tersurat yang kita hanya salin pada ayat yang pertama pada setiap perenggan setelah kita mengecam kata kerjanya. Kemudian kita menyenaraikan isi tersirat dengan singkatan SI dan untuk mendapatkan isi tersirat menggunakan formula sama, iaitu sebab, apa, mengapa dan akibat dengan menggunakan kata hubung sukat yang membawa maksud supaya, U untuk, K kerana, agar, D dengan. Jadi sekarang mari kita lengkapkan isi tersurat dan isi tersirat berdasarkan kotak ulasan. Kita mulakan dengan perenggan yang kedua yang telah kita senaraikan isi tersuratnya dan isi tersiratnya. Apakah yang perlu murid lakukan? Ya, betul. Tulis pada ruangan pertama pada kata penanda wacana antaranya dan kata hubung supaya bagi isi tersirat. Bagi perenggan yang ketiga pula, dan kita telah dapat isi tersurat dan isi tersirat, kita letakkan pada ruangan penanda wacana selain itu dan kata hubung untuk. Mudah ke tidak murid-murid? Kita teruskan lagi dengan perenggan yang keempat. Ya, kita telah senaraikan isi tersurat dan isi tersirat menggunakan kata hubung sukat. Mudah ke tidak murid-murid? Kemudian kita lengkapkan pada penanda wacana seterusnya dan juga isi tersiratnya. Boleh murid-murid? Bagus. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang kelima. Boleh murid-murid? Perenggan kelima, kita telah senaraikan juga isi tersuratnya dan isi tersiratnya tadi. Boleh murid-murid? Kita letakkan pada penanda wacana yang kita gunakan. Kemudian
kita lengkapkan isi tersuratnya yang kita salin daripada perenggan dan menyenaraikan isi tersirat yang telah kita fikirkan tadi dengan menggunakan formula sama dan dibantu dengan kata hubung agar. Boleh murid-murid? Kita teruskan lagi pada akhir sekalinya penanda wacananya bagi perenggan yang ke-6. Boleh murid-murid? Isi tersurat kita telah senaraikan tadi dan isi tersirat pun juga kita telah cari dengan menggunakan kata hubung dengan. Bijak murid-murid sekarang. Ya, betul. Kita lengkapkan kotak ulasan pada penanda wacana akhir sekali. Isi tersurat, isi tersirat dengan kata hubung dengan. Boleh murid-murid? Kita ada lagi tak? Isi tersurat dan isi tersirat? Ya, betul. Tetapi kita sekadar menyenaraikan sahaja. Jika murid-murid ada masa lagi untuk menulis di dalam ujian atau peperiksaan ataupun latihan, teruskan lagi untuk menulis bagi perenggan yang seterusnya. Boleh murid-murid, kita lihat perenggan yang ke-7. Kita telah dapat isi tersuratnya dan isi tersiratnya dengan menggunakan kata hubung sukat supaya. Boleh murid-murid? Jadi telah lengkaplah kotak ulasan kita dengan isi tersurat dan isi tersirat. Boleh murid-murid? Kesimpulannya mudah saja. Rumusan keseluruhan ulasan ataupun petikan yang telah kita baca tadi dan kita telah senaraikan isi tersurat dan isi tersiratnya. Jom kita teruskan dengan menulis ulasan. Boleh murid-murid? Bagus. Murid-murid masih bersama dengan cikgu? Tahniah cikgu ucapkan. Kita teruskan langkah yang kelima, iaitu menulis ulasan dalam 1 atau 2 atau 3 perenggan. Murid-murid bolehlah rujuk seperti di bawah. Ya, kita boleh menulis ulasan dalam 1 atau 2 atau 3 perenggan. Di sini cikgu gunakan pendahuluan yang mudah sahaja yang kita ambil daripada clue soalan ataupun perenggan yang pertama tadi. Pendahuluannya yang cikgu gunakan iaitu ceramah bertajuk minda dan emosi yang sihat. Cikgu jadikan itu sebagai pendahuluan. Kemudian cikgu teruskan dengan penanda wacana yang pertama iaitu antaranya. Kemudian cikgu tuliskan pada ruangan yang kosong ini dengan isi tersurat sikatan SU yang kita telah jumpa pada perenggan yang kedua. Dengan menggunakan kata hubung sukat, kemudian murid-murid bolehlah menulis isi tersiratnya dengan sikatan SA yang cikgu tuliskan di sini. Boleh murid-murid? Kemudian kita teruskan lagi dengan penanda wacana selain itu. Senaraikan, tuliskan isi tersuratnya dan menggunakan kata hubung untuk bagi isi tersurat tersebut. Boleh murid-murid? Kemudian kita teruskan lagi dengan kata penanda wacana seterusnya. Mulakan dengan isi tersurat, kata hubungnya kerana dan menulis isi tersirat. Boleh murid-murid? Pada perenggan yang kedua, cikgu gunakan kata hubung kemudian. Kemudian cikgu tulis isi tersurat yang telah kita peroleh tadi dalam setiap perenggan dengan menyalin sahaja. Mudah saja murid-murid. Kemudian cikgu gunakan kata hubung agar dan menulis isi tersiratnya. Akhir sekali,
Wah, kita telah berada pada peringkat yang terakhir. Ya, akhir sekali kita dapatkan isi tersuratnya yang kita salin tadi dan juga isi tersiratnya dengan kata hubung dengan. Boleh murid-murid? Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita akan stabil, hidup akan bahagia. Rumusan daripada keseluruhan ulasan dan juga petikan tadi. Boleh murid-murid? Setelah murid-murid menyelesaikan menulis ulasan ini, murid-murid perlulah teruskan dengan langkah yang keenam, iaitu menyemak ulasan dengan menggunakan kaedah speed. S itu struktur ayat, E itu ejaan, P itu pembenaran kata, I itu imbuhan, dan T itu tanda. Ya, tanda baca dan juga huruf besar. Pastikan ya murid-murid, murid-murid menulis ulasan dan menyemak dengan menyemak dengan menggunakan kaedah speed. Boleh murid-murid? Bagus, cikgu ucapkan tahniah kerana murid-murid masih lagi bersama dengan cikgu bagi menulis ulasan. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran pada kali ini, jom dengar pesanan cikgu. Kita mestilah mengamalkan cara hidup sihat untuk menghindari daripada tertekan. Lebih-lebih lagi, sekarang kita perlu berada di rumah kerana PKP disebabkan COVID-19. Oleh itu, amalkan aktiviti yang boleh mencerdaskan otak dan mencerdaskan tubuh badan murid-murid. Boleh murid-murid? Pesanan cikgu yang pertama, dengar dan ulangi menonton video ini untuk memahami pembelajaran tentang membuat ulasan kupasan berdasarkan bahan. Mudah ke tidak murid-murid untuk menulis ulasan? Bagus. Yang kedua, baca petikan dan gunakan kotak ulasan untuk menyenaraikan isi tersurat dan isi tersirat bagi menghasilkan ulasan yang baik seperti kehendak soalan. Di dalam peperiksaan, murid hanya perlu menulis 50 hingga 80 patah perkataan. Ingat ya murid-murid? Ingat apa? Ingat kata kerja pada ayat pertama dalam setiap perenggan bagi menulis ulasan jenis kupasan berdasarkan petikan. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Cikgu mohon untuk anda klik butang like, komen dan jangan lupa subscribe channel Jeffrey J. Terima kasih. Bye-bye.